Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Terima kasih saya ucapkan kepada Tuan Pengerusi acara, Tuan Imam, barisan jawatankuasa masjid, tuan-tuan, dan yang tadi pun dah diumumkan ada tambah lagi negeri-negeri PKP. Boleh kata hampir semua dah PKP. Elok lah tu kan, elok lah tu kan. Sebab apa? Sebab kalau tidak sekarang, kalau tak buat PKP semua pun payah juga. Orang ni kan orang yang tak PKP sangat lah. Dia PKP B mana-mana tak PKP sangat. Dia orang ada juga yang terlepas pergi ke kawasan tu, yang PKP tu pula lari ke kawasan PKP, tak apa-apa PKP sangat pun masalah. Jadi senang semua PKP. Lebih kita. Saya pula kebetulan berada di Terengganu ni awal lagi, sebelum daripada pengumuman PKPB tu semua. Sebab kebetulan ada penggambaran program My House, iaitu kita membaiki rumah-rumah asnaf. Sebelum daripada Terengganu ni saya di Pahang. Pahang pun tak masuk dalam kategori PKP yang gitu. Jadi mudah-mudahan kita jagalah tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kita doa banyak-banyak. Ini bukan masanya nak mempertikaikan apa-apalah, tak sepatutnya. Kita buat kerja tu tuan-tuan. Kan orang yang dengar tahu kecewa je, alah lanjut pula. Aduh, hai ni pula. Kita kena fikir tu. Sahabat-sahabat kita yang berjuang yang dekat sebagai frontliner kat hospital tu, setiap kali lanjut nangis. Sekarang tak tahu nak nangis macam mana dah. Sebab makin banyak kes. Semalam kadar kebolehjangkitan kita tu, kadar kebolehjangkitan 30,000, dijangkakan besok 40,000. Daripada kes yang ada tu, dia boleh berjangkit kepada 40,000 lagi. Itu sebab kita kena ambil tindakan perlu. Sebab benda ni masuk juga dalam perkara yang Islam ajar kita. Allah Ta'ala perintahkan kita, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Termasuklah taat pada Allah, Rasul ni juga kepada pemimpin-pemimpin di kalangan kita. Jadi pemimpin dah tentukan PKP lah tuan-tuan. Tak payahlah banyak cerita tuan-tuan, nak hujah-hujah lagi. Ni bukan masanya kita nak menyalahkan orang sana, menyalahkan orang sini. Kita jaga kita, makna jaga diri kita baik-baik, insya-Allah. Dalam masjid kita kawal. Sebab kita takut ni, bukan takut apa, takut tak lama lagi nak Ramadan tak terdaya tuan-tuan, nak sembang tarawih kat rumah lagi. Kan? Kan masing-masing kan, nak balik ke sejik kan, nak sembang tarawih kat masjid kan, kat surau. Yang penting kita jaga. Masing-masing bukan main lagi dulu, rindunya masjid kan, tak main tu. Sampai masa buka beli atas masjid tak datang tak, penyakit kan tu. Tak apa penyakit tuan-tuan orang kan, dia gemar nak tunjuk berlumba-lumba. Jadi benda ni semua berkait rapat dengan apa tuan-tuan? Berkait rapat dengan keimanan. Sungguhnya aku seorang mukmin, aku seorang mukmin. Orang Arab Badui ni kata. Maka Nabi tegur dia, alangkah baiknya kalau kamu menyebut bahawa kamu seorang muslim. Sebab apa? Sebab Islam tu, muslim, orang Islam boleh selesai dengan pengakuan. Aku orang Islam, tak ada masalah. Orang tak ada petikai pun. Aku ni orang Islam, aku Islam dah lama, daripada kecil aku Islam. Aku ni memang agama Islam. Orang tak petikai tuan-tuan. Tapi kalau berani tak siapa cakap, setakat ni alhamdulillah, akulah orang yang beriman dalam cenderung ni. Cubalah cakap. Kalau beranilah cakap kan. Tak berani, walaupun kita rasa ada pun tak berani sebut tuan-tuan. Tak berani sebut. Rasa macam banyak yang kurang kan. Jadi hari ni kita nak cerita tentang iman. Bagaimana nak memelihara iman kita. Banyak orang menyangka bahawa dia seorang beriman, tapi bila diuji keimanan mereka oleh Allah menerusi solat, ibadah, kesusahan, penyakit dan sebagainya, ternyata mereka tidak memiliki iman sebenar-benarnya. Mereka menyangka mereka beriman kerana mereka beriman secara keturunan, bapanya Islam maka dia pun Islam. Iman perlu diusahakan untuk memperolehinya. Islam memang Islam, tapi iman belum tahu lagi kan. So sebabnya kalau mengucap dah. Solat jugalah, ada time dia solat, ada time dia tak solat kan. Saya pergi ke Kemboja tuan-tuan. Saya pergi ke Kemboja masa beberapa tahun kan, yang Melayu Campa tu kan, kaum Cam lah, Cam Melayu kan, siapa pergi dia tahulah. Rupa-rupanya di Kemboja ni dia ada yang Cam 5, ada Cam 7. Melayu Cam tu ada Cam 5, ada Cam 7. Saya tanya Cam 5 tu macam mana, Cam 7 tu macam mana? Cam 7 tu dia semayang 7 kali seminggu. Mana sekali sehari je.
Tu jam 7 nama tuan-tuan. Yang jam 5 tu macam kita, dia sembahyang 5 kali sehari. Ada. Tuan-tuan fikirlah tu tuan-tuan. Masa kita pergi Kemboja tu tengok memang kesian. Dan alhamdulillah sumbangan seluruh dunia banyak bagi dekat Kemboja ni, termasuklah Malaysia. Dan terutamanya yang paling tak tahan, kata mufti Kemboja tu, Datuk Haji Kamarudin. Dia kata apa? Dia paling tak tahan, banyak betul sumbangan orang bagi masjid dengan surau. Berebut masjid dengan surau. Apa? Tapi sudahnya dia kata tak nak lagi dah, tak nak. Jadi kalau nak bagi sumbangan tuan-tuan, siapa yang pergi sana? Tanya dulu mufti apa keperluan dia. Kalau keperluan dia tentu nak buat tempat duduk, sekolah ni nak repair, bagi tahu. Sebab sumbangan kadang-kadang bila terlampau banyak masjid dah orang pula tak ada. Tu masalah dia. Dulu gaji mufti negara Kemboja, mufti negara bukan mufti negeri ya. Mufti negara Kemboja RM500 sebulan. Tuan-tuan fikirlah, nak jaga satu Kemboja. Tuan-tuan bandinglah dengan mufti negeri dalam Malaysia. Siap driver, siap office, siap apa kan. Alhamdulillah. Sebab cara kita jaga agama ni lain. Tetapi baru-baru ni naik, alhamdulillah. Sebab presiden di Kemboja dah mula nampak orang Islam banyak bagi undi menangkan dia. Jadi kampung-kampung ni dah mula naik. Guru-guru agama dah mula dapat yang lawan tinggi sikit lah. Taklah setinggi mana lah, tapi tinggi kat lah dia naikkan. Jadi banyak lah. Tadi nak cerita kan macam-macam jenis orang kan. Dari segi Islam mungkin Islam, tapi iman belum tahu. Kita kena usaha untuk mendapatkannya. Iman merupakan kurniaan Allah kepada hamba-hambanya yang terpilih, dan ia merupakan nikmat paling besar dan tidak ada tolak bandingnya, serta tidak dapat dinilai dengan harta seisi dunia. Itu sebabnya kalau kita tengok tuan-tuan, cara mendapatkan iman ni bila dapat kepercayaan ni dalam masuk Islam. Sebab siapa yang Islam daripada kecil lain kan, lain. Tapi kalau orang tu dah besar tu tengok, dah dewasa baru dia dapat Islam, lain. Saya ceramah dia bukan ceramah, saya pergi umrah pada tahun, saya tak ingat lah, saya ingatkan masa tu saya pergi kali ketiga saya tersempak dengan dua beradik Cina Mu'alab. Dia baru masuk Islam. Dia kata, Ustaz doa-doa lah sama adik-beradik kami ada 2 orang kan, lagi ada kami ni ada 4 orang, ada 2 orang lagi belum masuk Islam. Tapi itu tak apalah, kami bolehlah ni, tapi kami risaukan mak kami. Dia kata, Ustaz doa lah biar mak kami pun dapat masuk Islam. Kami puas pujuk. Tapi mak dia kata, lah tak apa, kalau kau nak kau tanam je aku macam orang Islam tu. Dia kata, tapi aku tak payah masuk Islam. Tak apa, dia cakap macam tu. Mak dia kata macam tu. Tapi dia menangis masa dia cakap. Abang Adam Qori tu tengok kan, alhamdulillah dia masuk Islam. Tu yang malu tu kadang. Banyak kes dalam Malaysia ni bila berkahwin campur kan. Kahwin bukan Islam ni anak dia masuk Islam sebab nak kahwin orang Islam. Banyak juga kes yang masuk Islam tu lebih taat daripada orang yang ngajak dia masuk Islam dengan perkahwinan ni. Tu sebabnya kadang tu yang malu tu. Jadi dia rasa kecewa dengan suami dia. Suami pun tak ajar dia, bini pula lagi taat daripada dia. Nampak kan? Tu adalah ada yang dua-dua hanyut pun banyak agak tuan-tuan, banyak juga kan. Jadi bagaimana nak mendapatkan iman? Yang pertamanya melalui mujahadatun nafs, maknanya dengan cara berjuang menentang hawa nafsu jahat dan melawan bisikan syaitan yang sentiasa mengajak dan mendorong kita ke jalan kejahatan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maghrib, Allah lambat dah ni, nak pergi masjid ni. Syaitan pun bisik, alah relax lu, alah sempat lagi tu, biasanya lambat semayang tu. Kita pun relax lah balik. Dia berjaya pujuk nafsu pun cakap tak ya pula kan, lewat sikit pun tak apa. Lepas tu dah jalan dalam perjalanan aduh tak sempat, tak sebab tidak, tak apa, yang penting kau pergi. Ada pula satu bisikan lagi, yang penting kau pergi. Tak ya pula, slow dah balik. Tadi nak cepat, slow balik. Sampai ke masjid, Allah macam bunyi macam dah rakaat ketiga dah tu, maghrib. Tak apa, janji kau pergi. Orang tu langsung tak datang. Sudahnya masuk, orang dah habis semayang, orang dah bersalam-salam dah. Tak apa dah, kata. Yang penting orang tak tahu pun kau dah semayang ke belum. Langsung tak semayang tu kan. Nampak? Macam tu lah. Kena kuat lah, kena kuat kan. Bukan senang tuan-tuan kan. Nak pula bisikan-bisikan ni pula dia datang kan time kita tengah baru aja nak memulakan kebaikan. Aku ingat aku nak sedekah lah, ingat nak bagilah. Kalau aku bagi ni tinggal RM10. Aduh, tak apa.
belum pernah lagi sedekah memiskinkan orang. Wah, dia dengar, dia ingat ceramah tu. Belum pernah ceramah sedekah memiskinkan orang. Baru dia jalan, tiba-tiba bini dia cakap, bang, jadi tak bang, kita nak makan kat luar ni. Nak makan kat luar ni kan kurang-kurang 30-40 ringgit tak lagi ni. Langsung tak jadi, bagi 100 tadi. Kurang dengan 50 ringgit. Mak makan dulu ke pergi masjid dulu? Kalau dia pergi masjid dulu tadi, ada harapan dia masukkan duit tu. Tapi makanlah dulu bang, makan berlebih pula, langsung 70 ringgit bayar pula. Daripada 40 ringgit dah jadi 70 ringgit. Dah tinggal 30 ringgit. Duit minyak 10 ringgit sudah 20 ringgit tuan-tuan. Nampak tak? Tu nasib baik bagi buatlah. Kan? Latihan-latihan untuk mendapatkan perjuangan nak melawan hawa nafsu ni, yang pertama takhalli, iaitu berusaha berjuang membuang segala sifat jahat atau membersihkan jiwa kita pada sifat jahat. Bersihkan diri kita. Tu takhalli, nak buang benda-benda tak elok dalam hati kita. Tamak, buang. Sombong, buang. Kan? Sentiasa nak tamak ini hak orang lain, ingat yang tu. Buang. Kan? Sombong, buang. Tak ada apa-apa lah ni. Tak ada apa-apa. Baru semalam cerita tentang hati kan. Tapi hari ni sombong, buang. Tak adalah, tak ada apa lah. Dia baru jadi imam. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia kata, kena dengan speaker ni sedap betul suara aku. Dia kata, bila dia cakap macam tu, habis lah. Kan? Act pula dia. Kan? Lepas tu belum cerita lagi benda-benda lain. Sombong dengan kereta. Kereta aku baru macam berkilat tak. Wahal aziah. Kan? Tapi sebab benda kadang kita sombong untuk benda tak ada apa-apa. Hui, kopiah aku. Kopiah tak ada benda pun. Kan? Slipper nak. Slipper tu. Kata daripada mana beli tu? Slipper tu beli kat Australia tu. Oh my. Kan? Dia kata beli kat Australia. Tengok cap dekat bawah tu dia tak perasan. Rupanya pada Terengganu. Bayang tu. Kan? Tapi nak sombong punya hal tu kan kira. Dengan kira sombong baju. Cantik baju aku ni. Buntang mata orang. Tempah baju sepapan-sepapan tempah. Nak pakai raya tahun lepas. Tiba-tiba PKP. Padan muka tak boleh pakai. Kan? Ya, cakap apa? Antaranya lah. Dan begitu juga buang perasaan dengki. Dengki bahasa Melayu, bahasa Arabnya hasad. Penyeteruk di Malaysia ni dua-dua pakai. Hasad, dengki, dua-dua pakai. Jadi apa Nabi pesan? Hasad mampu memakan kebaikan umpama api membakar kayu.